Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik insya-Allah kita dapat sama-sama pada malam ni. Saya surau ni teringat sangat sebab berapa kali mai mesti ada orang itu daripada Kuala Lumpur terbang mai, ingat sekali lagi kunci kereta tutup bonet tu, tinggal kunci dalam bonet, pinjam kereta siapa tu itu balik esok mai ambil. Hari ni ada jenazah dekat Penaga, pergi Penaga dulu tu yang dapat jamak dia dah 100 lebih kilometer dah tuan-tuan nak sampai sini. Alhamdulillah. Tapi satu aja tuan-tuan, mai banyak kali pun tuan-tuan tetap duduk jauh-jauh pada saya. Yang tu tak berubah. Sampai depan kosong banyak lagi. Mai depan. Boleh. Itu muslimat tak boleh buka dah. Terak-terak tu aja. Okeylah. InsyaAllah kalau boleh buka cantik. Bagi nampak sikit duduk jeluh-jeluh kat tu kesian. Baik tuan-tuan, salli ala Muhammad. Alhamdulillah mengada mai macam-macam lah. Okey selalu. Oh dia ikat. Dia memang jaga perempuan tu. Protect. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, salli ala Muhammad. Dalam kita buat ibadat ni, dia tak boleh lari daripada 5 keadaan. Dalam kita buat apa saja ibadat, dia tak boleh lari daripada 5 keadaan. Keadaan yang pertama, salli ala Muhammad, amalan kita sah dan amalan kita diterima. Amalan kita sah, amalan kita diterima. Yang ni salli ala Muhammad yang kita harapkan dalam salli ala Muhammad setiap daripada amalan kita. Kalau buat amal tiba-tiba tak sah, tak terima, tak syok, penat saja. Penat saja. Semayang penat saja. Puasa penat saja. Kita semua mengharapkan amalan yang kita buat sah dan amalan kita diterima. Nombor 2, amalan kita tidak sah dan amalan kita tak diterima. Buat amal tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal tak kena, tak cukup syarat, tak cukup rukun sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang tu menyebabkan amal kita tak sah. Kalau tak sah, amal kita tak diterima oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga tuan-tuan, amal kita sah, amal kita diterima oleh Allah. Sah dah. Sah dah, diterima dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Amal kita sah tapi amal kita tidak diterima oleh Allah. Amal dia sah tapi Allah tak terima. Tahu pasal apa Allah tak terima amal dia? Pasal dia melakukan perkara yang memadamkan pahala amal. Apa dia? Riya, ujub, takabur, sum'ah. Amai duduk lah. Dia tarik kerusi kat luar. Lagi saya berhenti awal. Allah sejauh.
Tuan-tuan, jadi buat amal Allah tak terima. Pasal apa? Ada riak, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah. Ini perbuatan-perbuatan yang memadamkan pahala amal. Lepas tu Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad, Ibnul Qayyim sebut dalam Salih alaihi wasallam, perkataan dia Salih alaihi wasallam, tanda hati seorang itu bahagia ialah apabila bertambah amalnya, maka bertambah Salih alaihi wasallam Muhammad takut dia. Bertambah amal, maka bertambah takutnya, dan bertambah pula berhati-hati. Apa maksud dia? Bila sepatutnya orang yang hatinya Allah masukkan dalam hatinya bahagia ni tuan-tuan, dia makin bertambah amal, nombor satu sekali dia makin takut. Takut apa? Takut amal Allah tak terima. Kalau amal setakat 10, Allah tak terima paling tidak 10 saja. Tapi kalau semayangnya daripada pagi sampai ke malam, puasanya sampai 30 hari straight bulan Ramadan, sedekahnya sampai berpuluh-puluh ribu ringgit dah, berapa banyak waktu yang dia peruntukkan untuk ibadat, tiba-tiba Allah tak terima. Patut rasa takut dah. Tapi kita tuan-tuan relax dah, tak ada apa pun. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Waktu istighfar tu rasa tak risau sembahyang maghrib tadi Allah tak terima? Terasa tak dalam hati ni, kalau Allah tak terima sembahyang maghrib aku tadi lagu mana tu? Daripada kita sembahyang subuh pagi tadi sampai sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sembahyang ni maghrib ni berapa banyak dah sembahyang kita buat, berapa banyak dah baca Quran kita kalau kita baca, berapa banyak dah sembahyang sunat yang kita selit di antara. Daripada awal tadi sampai ni agak-agak yang betul-betul yang kita rasa confident sangat, yang mana yang Allah terima, yang mana Allah terima. Sembahyang kita tadi bukan khusyuk pun. Tak tahulah tuan-tuan, dan tak tahulah nak tuduh pun tak mani juga dia. Mana ada khusyuk? Allah melayang mata, perut lapar lah. Saya kuliah lagi, ustaz nak berhenti ke berapa lah. Silap pula mai tak tahu kata ada kuliah. Nak balik lagi orang nampak sangat pula. Aduh, sembahyang tadi tengah sembahyang ni. Dan saya semua. Jadi subhanallah, saya semua, dan kita ni tak ada khusyuk. Wuduk tadi pun kelang kabut. Dan saya semua. Hak ni. Tu tak cerita zuhur tadi. Kita semua yang susah macam tu, sembahyang tadi zuhur tadi kelang kabut nak kerja. Agak-agak yang mana yang Allah terima. Dan dalam keadaan kita buat ibadat, kita tak confident Allah terima pun, tak tahu ni Allah terima yang mana. Hati sikit pun tak rasa takut. Tak ada rasa apa. Bagi salam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim alladzi, buka pula handphone lah, alladzi la ilaha illa huwal hayy. Sampai dia istighfar sampai tengok handphone tadi. Tak saya nampak. Ajar teka-teka bila. Tak ada rasa apa. Waktu orang yang hati dia Allah campakkan rasa bahagia dalam hati, tadi kena bila dia bertambah amal lagi dia takut, bertambah amal lagi dia takut. Saya minta maaf tuan-tuan kalau boleh tuan-tuan duduk dalam, bukan kecil hati saya. Tuan-tuan bila tuan-tuan duduk start duduk kat luar, dia orang makin dia main lambat, dia akan duduk luar lagi. Saya main joh tuan-tuan, kesian kat saya. Bukan rasa kecil hati. Yang marah lah saja pula. Tuan-tuan main duduk dekat sikit. 4 kali dah main kat tuan-tuan ni. Tuan-tuan buat aku ni kat saya lagi sekali saya abang dekat PA saya, jangan terima tempat ni. Tu saja. Dah malah lawak pergi dah, syok. Salih Muhammad tuan-tuan, Salih Muhammad dia lagu mana? Takut. Lagi Allah campak rasa bahagia, lagi bertambah amal, lagi kita makin takut. Pasal gelisah. Takutlah Allah tak terima, takut Allah tak terima, takut Allah tak terima. Bila dia takut Allah tak terima amal dia, apa yang akan berlaku? Dia makin berhati-hati. Dia akan berhati-hati, dia akan
jaga aku buat amal ni ada unsur riak dah. Ada unsur riak. Kalau ada unsur riak, nak kena padam cepat-cepat. Ada tak amal aku ni duk rasa macam nak bagi orang pandang? Kan Ustaz Jimat? Nak buat apa? Ni bukan cerita bab semayang. Tuan-tuan jangan duk ingat bila sebut ibadat itu teringat semayang je. Apa saja bentuk ibadat kita buat, sedekah kita bagi sedekah, mana lebih sedap yang kita rasa? Kita bagi sedekah orang tak tahu, ataupun kita bagi sedekah dalam keadaan orang kata terima kasih atas sedekah. Faham tak faham? Tuan-tuan bagi masuk duit dalam tabung, kata masjid perlukan RM10,000 untuk tambahan apa semua ni. Saya ada RM10 tu, bawa keluar duit dalam tabung. Tuan-tuan bawa keluar duit daripada bank, masuk senyap-senyap, siapa pun tak tahu. Ataupun bawa keluar duit RM10,000 tu, pergi jumpa, paling tidak jumpa bendahari. Haji ni saya punya RM10,000 yang masjid perlu. Tapi ni kita dorang dah, jangan duk abak kat orang ni, ikhlas. Dalam hati kita apa? Abak kat orang pun bagus juga. Kan. Lepas tu pihak update pula tu semua, masjid telah memerlukan, saya telah menunaikan hak saya, anda bagaimana lagi? Oh dia pun ikhlas kerana Allah. Tuan-tuan, bendahari kata apa? Terima kasihlah, Masya Allah, kami dulu susah hatilah, tak dapat terima kasihlah tu Haji bagi bunga-bunga hati. Tadi senyap-senyap bagi, yang ni berbunga hati pasal orang cakap terima kasih. Yang mana lagi sedap? Orang cakap terima kasih lah sedap. Tidak? Padahal buat ibadat, kalau orang tak kata apa pun tak apa. Tapi hati kita ni tak sedap kalau kita buat ibadat, orang tak nampak dan orang tak tahu, orang tak hargai. Itulah sifat kita. Orang yang Allah campakkan bahagia dalam hati, dia takut benda ni. Satgi kalau orang puji, satgi rasa amal aku. Satgi kalau aku ni, satgi jadi lagu tu lagi. Satgi aku buat ni, satgi orang kata ke aku. Satgi dia susah hati. Endapnya apa? Dia sangat berhati-hati dengan apa yang dia buat. Dan sebab apa? Sebab boleh jadi amal kita sah, tapi Allah sikit pun tak pandang. Pergi depan Allah, ada pahala, ada semayang, pahala tak ada. Macam angin, macam debu yang ditiup angin tu, terbang tu. Ada apa? Salih Allah SWT, terbang tu. Puasa bertahun-tahun, tak ada apa. Sedekah habis, tak apa. Kalau takat tak ada apa, tak apa kan. Takut kena lempak dalam api neraka pun. Mai 3 orang. Seorang ni qari, baca Quran, pandai. Bukan sekat terror baca Quran, mengajak Quran pula, ni hebat. Pasal apa ni? Nak masuk syurga. Pasal apa? Saya qari, mengajak Quran. Bukan sekat mengajak Quran, saya bukan sekat membaca Quran, saya mengajak Quran. Layak untuk masuk syurga. Ya layak. Tak, Allah kata apa? Kadzabta, pembohong kamu. Kamu nak orang panggil kamu ni qari, panggil tok guru, panggil ulama. Dah kamu dah dapat gelaran tu, malaikat seret wajahnya, lempak dalam neraka. Habis. Bukan cakap padam pahala, kena lempak dalam neraka lagi. Mai seorang lagi, pasal apa nak masuk syurga ni? Saya ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedekah habis harta saya sedekahkan. Seluruh harta saya sedekahkan fi sabilillah. Habis, sedekah habis. Allah kata apa? Kadzabta, pembohong kamu. Bohong. Kamu nak orang panggil kamu ni hartawan yang dermawan. Dah, kamu dah dapat gelaran tu, malaikat seret wajahnya, lempak dalam neraka. Habis. Harta habis, apa tak ada, pahala pun tak ada, masuk neraka. Yang ketiga, pasal apa nak masuk syurga ni? Saya berjihad fi sabilillah sampai syahid. Yang ni nyawa tu ini hilang. Allah kata apa? Bohong. Kadzabta, pembohong kamu. Kamu nak orang panggil kamu ni mujahidin, orang yang syahid. Dah, nak gambar kamu dipaparkan, dipanggil dengan panggilan-panggilan. Dah, kamu dah dapat semua, malaikat seret wajahnya, lempak dalam neraka. Habis. Mari ulang sekali lagi. Ada tak dalam hidup kita yang kita nak buat ni agak-agak jadi lagu tu? Ada tak sedekah-sedekah kita yang kita sedap orang duk puji-puji? Ada tak amalan-amalan yang kita buat dalam hidup kita yang kita harap orang kata terima kasih? Orang angkat, orang jack kita, orang panggil kita dengan panggilan-panggilan yang hebat. Ada tak? Kalau ada,
kita risau ada amal tapi tak ada pahala. Nah, yang ketiga, ada amal yang apa dah? Nombor satu, amalnya sah, amal terima. Yang kedua, amal tidak sah, tidak terima. Yang ketiga, amalnya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Yang keempat, amalnya sah tetapi sallallahu alaihi wasallam Muhammad dipadam, amalnya sah dan amalnya diterima tapi dipadam oleh Allah Subhanahu taala. Sah dah, Allah terima dah, Allah padam habis. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa padam? Pasal apa padam? Pasal ungkit. Ni takut ni. Tahu tak? Buat benda, kalau kita harap kita buat benda pasal orang, memang kita akan ungkit. Pasal orang bukan selamanya baik dengan kita kan? Ada waktu baik-baik lah, subhanallah. Telefon sampai tiap hari lah. Kalau nak pergi minum, telefon dia tak ada orang lain dah. Hang free dah malam ni, jomlah pergi minum dengan aku. Aku tak ada lah, kira sangat lah. Jomlah pergi minum. Amboi sampai kecil-kecil hati. My time dia, tuan-tuan sekalian, dia meluat. Habis semua sekupang tak boleh pakai. Semua tak elok. Time meluat. Tahu pasal apa dia kata? Pasal nama manusia. Manusia ada time baik-baik lah, ada time tak suka. Semua tak suka. Pergi mengadu suami isteri nak bercerai. Tua dah, jumpa dengan Tok Qadi. Saya cakap, maklum ni pasal apa? Ni lelaki saya ni tak guna sekupang. Daripada menikah sampai lah ni tak berguna langsung. Semua benda tak elok, buruk belakang, busuk, semua ada kat dia. Daripada masuk pintu tu sampai jumpa kerani, sampai jumpa qadhi, pumpang. Laki dia senyap je. Pak Long nak kata apa? Tak ada apa. Laki-laki lagu tu. Laki. Ada apa? Tak ada apa. Nampak pernah dia kata lagu tu lah. Nampak macam malas je lah banyak cerita. Pumpang. Pak Long, Ustaz, berhenti Ustaz. Ni semua tak kena, semua tak betul, semua tak elok ni. Nikah apa tahun dah? 40 tahun dah. 30 tahun dah menikah. 30 tahun dah, semua tak kena. Ustaz nak tanya, Ustaz tunggu Ustaz, berhenti Ustaz mulut bercakap tu. Berapa orang dah anak? 9. Tanya anak pula dah 9. Dia kata. Lepas tu Qadhi kata apa kata? Ni maklum saya nak tanya, ni tang jadi anak yang 9 orang tu, tang tu tak elok ke? Faham tak faham? Nak elok ke tu? Ada celah-celah tu elok, tapi cerita bila tak suka lagi mana? Semua tak elok. Tahu pasal apa? Manusia. Macam tu. Manusia tu. Nak salah semua. Ambil sekeping kertas putih. Ambil pen marker satu, tonyoh tengah-tengah. Lepas tu pergi tunjuk kat orang. Apa yang hang nampak ni? Dia kata dia nampak apa? Dia nampak tonyoh hitam tu. Padahal antara putih dengan hitam tu yang mana lagi banyak? Putih lagi banyak, hitam tu sikit tu je. Tapi manusia memang lagu tu. Sebab tu kalau kita buat apa pasal manusia, tunggulah waktu dia akan ungkit. Tapi Allah tak bagi kita ungkit. Jangan diungkit. Orang tak mengaji ikut dia ungkit, dia sebut benda apa dia buat. Saya bagi ni sedekah ni, saya bagi tu kapek tu saya yang wakaf. Tu depan tu tambah tu semua tu. Lepas tu mai tak ada lagi tu ada dah. Tu yang tu saya yang tu bagi tu. Belakang tu tambah bilik air tu belakang tu saya bagi tu. Tu yang tu, yang ni tu yang tu saya bagi tu. Dia boleh sebut satu-satu yang dia bagi. Kan? Orang yang beriman dia tak buat lagu tu. Tahu pasal apa? Pasal orang yang Allah la yanzuru ilaih, orang yang takkan Allah pandang nanti di yaumul qiyamah. Orang yang Allah tak akan ajak berbincang nanti di yaumul qiyamah. Bukan sakat tak mau pandang, Allah tengok pun tak mau. Bukan sakat tak mau bincang, tengok pun tak mau. Sallallahu alaihi wasallam, wala yuzakkihim, Allah tak akan sucikan dia daripada dosa-dosa dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa orang tu? Salah seorangnya ialah orang yang mengungkit kebaikan yang dia lakukan. Ungkit, tuan-tuan, ni ambil pengajaran kat kita nah.
Bukan zakat Allah padam pahala. 5 tahun tuan-tuan. Ni daripada buat awal surau ni, berapa tahun dah ni? Salih Allah Muhammad. Sampai pengurusi import daripada Kelantan lah main. Kan? Saya tuan. Jadi subhanallah ni, berapa tahun dah ni surau ni? Kapek ni entah berapa tahun dah ni. Tuan-tuan. Setiap orang yang duduk semayang kat kapek ni, pahala duduk sampai kat kawan yang wakaf kapek ni, tak berhenti-berhenti daripada dulu ni. Katalah 5 tahun lebih ni, 5 tahun ni lebih, katalah 5 tahun 5 tahun, setiap orang yang berdiri tau ni, orang yang semayang tau ni, bulan Ramadan hari tu, qiyamul lail tau ni, kuliah pula, duduk tau ni, dia balik pula beramal dengan ilmu yang dia belajar ni, pahala tu tak berhenti-berhenti sampai kat dia. Daripada 5 tahun hari tu ni. Mai sari tahu dia kata apa? Aku tak puas hati betul dengan jawatan kuasa surau tu. Hantar tak? Tu, kalau tak pasal aku yang wakaf kapek tu imam tu sujud atas simen hang tau. Bunyi ungkit lah tu. Dia start, dia ungkit saja, start daripada tu. Allah padam pahala dia daripada mula dia wakaf tu. Habis tak ada apa. Duit pun habis, pahala pun habis. Bukan takat tu, Allah murka kat dia. Pandang pun tak mau. Dan di akhirat nanti. Lepas tu buat baik kerana siapa? Allah. Sudah. Buat baik semua kerana Allah, cukuplah. Orang nak puji ke, orang tak suka ke, bukan semua orang suka kita buat baik. Nak orang suka ke? Tidak ni. Allah tu nak tunjuk orang tu, Allah macam dia bagus sangat. Allah aku kenal dia tu dulu lagu mana. Ustaz main duduk sini yang tunjuk baik dulu Allah tu. Kawan aku dulu aku tahu lah panggil lagu mana. Kata kita macam-macam. Lantak hang lah. Aku buat bukan pasal hang. Dia tak? Buat. Tapi sakit hati lah orang kata tu. Geram. Orang tak geram. Sakit hati tu tuan. Dia pergi dah. Dia kata. Tuan-tuan tu cuci. Semai dia abang kita duduk ada. Betul kan? Bagus tu. Saya orang kedua dia lagi awal. Saya orang kedua pada tuan-tuan okey lagi. Saya kira okey lah. Itu pun sebab pikuk leh kau tidak lambat juga apa ya. Dia salih Allah Muhammad. Subhanallah. Mai duk cuci, duk bersih. Mai petang-petang tuan-tuan sekalian tak ada siapa, mai buka pagar pergi cuci tandas. Ada orang lalu. Dia tengok kita. Tuan-tuan ingat semua orang puji kita ke? Ingat semua yang lalu tengok tu, bagusnya dia tu dekat masjid. Ingat semua orang kata lagu tu. Ada yang kata apa tu? Allah tunjuk bagus lah tu. Cuma tak dengar kat telinga kita. Dengar kita geram. Allah tunjuk bagus lah tu. Allah tu baru nak sedar diri tu. Dulu jahat nak mampu dia kata. Yang dia tu dia jahat lagu tu. Sifat orang tuan-tuan, bukan semua orang suka. Lada'ang nak kata apa, bukan aku buat pasal hang. Kita nak sedekah bukan pasal tu imam. Faham tak? Kita nak pergi cuci masjid bukan pasal tu bilai. Kita nak buat apa bukan pasal nak jawatan, bukan pasal nak apa. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, kita buat kerana Allah ya. Riak ni apa? Riak bila kita buat sesuatu kita mengharapkan pujian. Tu riak. Riak ni apa? Siapa? Cabut je tu. Cabut terus. Riak ni apa? Salih alaihi Muhammad. Bila kita buat sesuatu, salih alaihi Muhammad kerana manusia mengharapkan pujian. Riak ni melakukan sesuatu kerana mengharapkan salih alaihi Muhammad pandangan orang, dapat jawatan, dapat kedudukan, bahkan meninggalkan sesuatu kerana orang juga riak. Tinggal sesuatu pasal orang. Itu juga riak. Pasal apa tak buat tu? Lagi orang kata aku bagus pula. Tu dia yang tak mau buat tu. Itulah riak abang dia. Dan pernah tak duduk dekat dalam Salih Al-Samad group WhatsApp, tiba-tiba Salih Al-Samad ada orang yang buat kutipan dekat dalam tu. Kita hari ni nak buat kutipan sikit untuk bantuan kepada ni orang miskin sekian. Sila masukkan senarai, sila masukkan nama dan tanda hijau di hujung tu bila dah buat bank in. Ada dapat yang tu? Kita pun duk kata apa? Kalau masuk nama sagi buh hijau kat ujung tu, nampak sangat aku bagi pula.
Kalau bos 1,000 tak apa juga. Ni nak bos RM10, sehari orang kata haji ni kedekut sangat. Bos RM10, sehari orang kata kedekut sangat. Yang geng duduk atas tu seorang 100, ada yang seorang 50 paling kurang. Dia nak bos RM50, sehari orang kata aku kedekut sangat. Tapi tu nak buat macam mana tak? Payah-payah. Tak payah bagi terus lah. Tak payah bagi sebab takut orang kata itu riak. Habis tu nak bagi mana? Bagilah RM10 yang mana hak ikhlas, buat kerana Allah, bukan pasal orang nak kata apa-apa. Boleh faham tak faham tu? Tapi susah pasal kita ni buat apa pun kita sedap orang kata. Tapi ingat, bila kita buat sesuatu untuk mengharapkan orang kata, sama ada dia satu hari dia akan sebut kebaikan ataupun kita sendiri akan sebut kebaikan yang kita buat. Pasal apa? Pasal bila nanti dia sebut, waktu tu kita akan ungkit. Buatlah pasal buat kerana Allah sudah. Jangan diungkit, jangan diungkit kat siapa pun. Tambah-tambah bagi wakaf. Dia sebut wakaf. Wakaf ni maksud apa? Berhenti. Wakaf maksud berhenti, bukan hak kita dah. Dah hak Allah dah. Saya dah sebut dah, tu bangunan tu saya wakaf tu. Saya sebut bukan saya punya lagi dah. Ni. Tu bangunan tu. Abang kat anak cucu kita ingat ni. Untuk bangunan tu, ni ayah wakaf, dia pesan kat anak pula. Dia pesan kat anak hang lah, ni bangunan ni ayah wakaf. Buh nama tu. Jangan lupa pesan buh nama pula. Tulis kat situ. Wakaf oleh Tuan Haji sekian-sekian. Tak cukup dengan tu, tulis pula nama Dewan Tuan Haji sekian-sekian. Supaya nak beringat kata dia yang wakaf. Dah lah, tak payah. Saya pun tak encourage kadang-kadang kita nak simpan sijil-sijil wakaf. Kalau tuan-tuan ada tujuan nak simpan sijil wakaf, tuan ambil. Nak claim, nak apa, nak dia bagi apa tu, lembaga hasil ke apa ke, kalau boleh kan. Tapi kalau tak ada keperluan, tak payah simpan lah. Tak pasal apa, pasal kita duk ingat bagi kita bagi. Ada pula yang jenis dia buku tu, dia buh, dia low file, dia bagi wakaf, dia masuk file, dia buh bagi dia file. Lepas tu dia tengok, tebal makin tebal aku wakaf ni. Banyak aku wakaf nak beraya ni. Tak mau, sebab nanti kita akan mudah untuk mengungkit. Yang kelima daripada amalan yang kita buat ni tuan-tuan, buat amal, amalnya sah, amalnya diterima, tapi diagihkan kepada orang lain nanti di yaumul qiyamah. Inilah orang muflis di akhirat. Amal dia sah dah, dapat pahala dah, cukup dah pahala, tapi bagi ke orang. Tak pasal apa? Pasal dulu waktu hidup kat dunia mengumpat orang, fitnah orang, buat zalim kat orang, buat macam-macam kat orang. Khairul boleh ambil mic yang Abi duk pakai tu lagi. Dalam beg yang tadi. Tuan-tuan, salih alaihi wasallam. Tak. Nabi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat para sahabat, atadruna mal muflis? Kamu tahu tak siapa orang yang muflis sebenarnya? Bertanya para sahabat. Para sahabat menjawab sesuai dengan apa yang mereka tahu. Para sahabat kata, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Wahai Rasulullah, orang muflis di kalangan kami ni, yang kami kenal lah sepanjang pengetahuan kami ni, orang yang tak ada dirham, yang tak ada duit pada dia, wala mata', dan tak ada harta benda. Itulah orang muflis di kalangan kami yang kami kenal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab? Nabi kata, faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa fadhafa hadha wa akala mala hadha wa sakafa dam hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pun menjelaskan kepada para sahabat, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, muflis, salli ala Muhammad, al-muflisu, kata Nabi SAW, innal muflis,
Sesungguhnya orang-orang yang muflis daripada kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang muflis daripada kalangan umat, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat nanti, bisolatin, dengan semayangnya. Dia mai di padang mahsyar bawa apa? Bawa banyak pahala semayang dia. Orang rajin semayang, paling tidak semayang fardu dia jaga, tak kira yang sunat-sunat lagi, banyak bawa pahala. Wasiyamin, puasa dia banyak, dia bawa pahala. Wa zakatin, bawa puasa, bawa pahala zakat banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa ya'ti qad syatama hadza, sallallahu alaihi Muhammad. Pada masa yang sama, tahu apa dia buat tuan-tuan sekalian? Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia bawa apa? Dia bawa juga dosa-dosa. Buat apa? Mengutuk orang. Lagi memfitnah orang. Lagi mengambil harta orang. Lagi membunuh orang. Lagi memukul orang. Penyelesaian pada hari itu adalah dengan mengambil amal kebajikannya lalu diberikan kepada orang yang dizaliminya. Ambil semua pahala-pahala dia, dibagi kat orang tu. Tahu sampai apa? Sampai habis semua pahala-pahala dia. Bila habis pahala dia semua, tak cukup lagi. Ambil dosa-dosa orang tu pula yang dia zalim tu, ambil mai letak pula kat dia. Bila letak pula kat dia, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Itulah orang muflis. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, apa yang berlaku? Mula-mula Nabi SAW tanya dekat para sahabat, kamu tahu tak orang muflis sebenar-benarnya lagu mana? Konsep muflis, tuan-tuan, dalam Islam ini dia terbahagi pada dua. Satu, muflis dekat dunia. Muflis dekat dunia tak ada masalah apa, tuan-tuan. Sagi mati, habis selesai lah. Melainkan kalau tuan-tuan muflis tinggal hutang dengan orang. Ada orang dia terhutang banyak. Baru ni saya pergi dekat Kuala Lumpur, saya pergi satu pejabat masyhur. Pejabat tu satu ketika dulu 4 lot kedai tu dia punya. Belah ni, depan ni, tahun ni, atas lagi satu, kawasan depan tu semua dia ambil. Pekerja dia ada 120 orang kalau tak salah saya, pekerja dia. Baru ni saya pergi tuan-tuan, tinggal satu coet ya, tinggal tengah tu ya, semua merimpun, eleh semua kotak-kotak. Staff tinggal berapa orang? Tinggal 4 orang. Apa yang berlaku? Salih Muhammad start daripada PKP hari tu, tuan-tuan, habis semua lingkup. Tak ada. Dia pula buat travel agency apa semua, ambil collect duit deposit orang. Dia ambil deposit orang dengan tujuan untuk bayar booking hotel, untuk bayar booking flight. Orang nak pergi Turki, confirm dah 40 orang nak pergi Turki. Ambil lah seorang sallallahu alaihi Muhammad 1000 contoh deposit. Tidak ni, seorang 1000, 40 orang dah 40,000. 40,000 tu nak buat apa? Bukan ambil kat dia, tang deposit bukan untung. Orang meniaga tahulah. Tang deposit ni nak bayar tu, booking dia pun nak bayar juga, booking hotel sana, nak bayar booking flight sana, beli tiket apa, nak booking tiket apa semua. Duit tu dapat 40,000, bayar kat dia tu 40,000, bukan ada simpan kat dia sikit pun. End up-nya bila COVID-19 itu, hotel tu pun burn duit tu, airlines tu pun burn duit tu. Orang yang bayar tu minta duit, dia nak bayar apa? Dia bukan ada duit, tuan-tuan. Kikir habis, tuan-tuan, sampai tak ada apa lah. Ni terhutang 2.5 juta terhutang orang. Orang deposit bayar nak pergi umrah, orang deposit nak pergi Turki, orang deposit nak bayar apa, tuan-tuan. Daripada 4 lot kedai, tinggal suku kedai lah. Tu pun nak pindah keluar dah, sebab tak ada. Daripada 120 staff, lah ni tinggal 4 orang staff lah. Habis nak buat macam mana? Pergi dekat mahkamah nak isytihar bankrupt. Habis nak bayar macam mana? Memang tak ada duit. Memang tak ada duit. Saya semua. Tak boleh bayar, tuan-tuan. Ada seorang tu saya jumpa kat Kuala Lumpur, tuan-tuan. Saya jumpa dia sembang dia kat rumah dia. Assalamualaikum, tuan. Assalamualaikum, tuan. Tuan, okey ke? Faham tuan? Tuan, okey ke? Assalamualaikum, tuan.
Waalaikumsalam. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Lagi dia menung. Isteri dia tak apa. Dia jadi lagu ni Ustaz. Tahu pasal apa? Pasal meniaga rugi 2 juta. Meniaga rugi 2 juta, terus jadi blur dulu. Saya cakap. Kawan ni hilang 2.5 juta. Dia kata apa? Isytihar bankrupt. Nampak macam mana? Tak ada pilihan. Bukan tak mau bayar, bukan nak tipu orang. Memang tak ada. Bankrupt satunya. Yang lebih dahsyat, bankrupt yang kedua, namanya bankrupt di akhirat. Muflis di akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Muflis di akhirat lebih dahsyat. Sebab mata wang di akhirat bukan pakai ringgit Malaysia. Mata wang di akhirat pakai pahala. Tuan-tuan mai semayang, ada pahala tak ni? Mudah-mudahan. Mai berjalan daripada rumah tu, jalan kaki mai daripada rumah tu, setiap langkah kita tu Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Walaupun tuan-tuan naik motor, kalau motor tak ada minyak, pakai tak mai terus kita ni. Cerita dia kan, para sahabat Nabi SAW dulu berjalan sungguh-sungguh sebab nak pahala langkah tu. Kita kalau motor tak ada, tak mai dah. Anak kita pergi penerah mana tau, petang-petang tadi naik motor sampai maghrib tak balik lagi. Kita nak main kuliah malam ni. Lepas tu esok main, kawan kita tanya, malam tak main kuliah malam Ustaz main. Anak aku penerah motor pergi mana tau, balik pukul 8.30 baru sampai balik. Rumah tahu mana? Tu. Jalan kaki boleh main. Kita kalau tak ada motor tak main. Habis Ustaz kami tak dapat pahala langkah tu. Allah pandai lah nak kira lagu mana. Tapi ada pahala tak? Ada. Tuan-tuan langkah main duduk dalam masjid ada pahala tak? Ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan duduk dalam kuliah ni ada tak? Ada. Tuan-tuan semayang maghrib dia ada tak? Ada. Tuan-tuan semayang sunat tadi ada tak? Ada. Tahu tak? Yang itulah mata wang kita nak bawa pergi ke akhirat. Himpun banyak-banyak mata wang. Sedekah banyak-banyak. Sedekah RM1, Allah kira RM700, tuan-tuan. Pahala apa? Pahala akhirat. Simpan RM700 stok tu, bank ke akhirat. Bawa RM10, RM7,000 masuk bank akhirat. Masuk banyak. Pasal apa? Nak pakai sana, nilai dia pahala mata wang kat sana. Bawa RM1 Malaysia pergi Thailand tak laku, sana pakai baht. Dulu-dulu mereka mau bagi duit RM1 pun mereka mau lah. Mereka tak mau lah, mereka tak heran lah. Pasal mereka lagi mahal daripada kita. Dia lah. Lalu pergi Saudi pun bagi RM1 pun mereka mau lagi. Pasal apa? Kita lagi mahal daripada mereka. Lah ni tak mau lah, tak pandang lah. Lah ni bagi RM1 dapat 8 kupang. Kan? Apa tak pandang lah. Tapi laku tak? Tak laku dah tuan-tuan. Pergi ke akhirat duit kita tak laku dah. Yang laku kat sana nama pahala. Maka himpun pahala banyak-banyak kat sana supaya kita banyak duit nak pakai kat sana nanti. Tapi tiba-tiba waktu hidup kat dunia, fitnah orang, kata kat orang, mengumpat orang, lagi orang tu tak maafkan kita, duk tanggung pahala, tanggung dosa. Pipi ke akhirat, dia kikih pahala kita rapat habis. Hari ni ada mengata kat orang tak tuan? Ada mengata kat orang? Kalau ada mengata kat orang, kita sebut nama orang, tunggu ke akhirat. Tak pergi minta maaf kat dia, tak selesai masalah. Kita ni tuan-tuan, orang mengaji ni tahan kira lah, tahanlah kira sikit. Kalau orang kata kat kita, rajin tak nak maafkan orang. Ni kita duduk kat depan ni, kita dengar kat telinga kita ni, berdesing tuan-tuan. Allah haji tu muka yang bagus sangat tu, punya teruk perangai. Ingat dia bagus sangat. Berita tu sampai kat kita ni, rasa hangat telinga ni tuan-tuan. Dia pergi cerita kat orang pula, sampai pula tu tulis dalam Facebook pula, kita baca tu, ni kata kat aku dah ni, confirm dah ni tuan-tuan. Datang satu hari dia main kat kita, dia kata apa? Haji, saya hari tu saya salah sangka sikit dengan tu Haji, saya nak minta maaf, saya buat tu. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak maaf tak? Hampa jawab ikhlas. Kau buat ni ya? Saya minta maaf. Kita
Cuba-cubalah nak minta maaf. Mula cuba-cuba dan nak maaf. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran, sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah akan kurniakan kepada syurga, yang syurga ni arduhas samawat wal ard, surga yang seluas langit dan bumi ni, uiddat lil muttaqin, yang Allah akan kurniakan, berikan kepada orang yang bertakwa. Salah seorangnya apa ni? Wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan manusia yang lain. Boleh maafkan orang, Allah bagi syurga yang seluas langit dan bumi ni. Kita duk kira nak syurga tu lah, bilah maafkanlah, bilah betul lah, banyaklah maafkan orang tu, sedut fikir sangat lah orang. Nabi kata satu hari, tak ada tu, ada seorang sagi dia akan masuk, dia ni ahli syurga. Para sahabat tu tunggu tengok siapa nak main, siapa nak main. Dia duduk macam dalam ni lah, macam balik ni. Duduk saat ada seorang tu main dengan muka basah, dengan duduk pegang selipar. Masuk. Baik. Tak apa pun tengok. Dengan main lambat pun cukup. Dia main lambat. Yang mereka duduk dengan Nabi SAW dah berapa lama dah. Dia ni main dengan lambat pun cukup. Dengan muka baru ambil wuduk orang. Dia ni kali surga tu. Bukan kot. Tunggu lain, tak ada orang lain, tengok macam dia. Dua esok Nabi kata lagi akan mai seorang ahli syurga. Tengok dia. Tunggu tengok siapa. Tengok dia juga ngamai lambat lagi. So, dia main lambat-lambat ni ahli syurga. Dia main dengan muka basah, dengan pegang selipar. Demikianlah kali ketiga, sehingga seorang sahabat Nabi SAW saja pergi ikut dia pergi rumah. Siapa tu sahabat ni, saya tak ingat, Muaz kot. Ikut dia pergi rumah. Sampai ke rumah, dia kata, saya ni bergaduh dengan keluarga saya. Mak ayah gaduh dengan ayah saya. Dia tak bagi saya tidur di rumah ni. Boleh tak saya nak tumpang tidur rumah tuan? Dia bagi alasan. Boleh, sila main tidur. Start pada malam tu tuan-tuan duduk tunggu, tengok. Tidur awal. Pas mayang isyak apa, tidur awal. Nak kata bangkit kira mulai 3-4 pagi, dah juga. Sama macam dia ke. Duit esok pun serupa tu juga. Lalah dia kata apa? Ni, saya nak beritahu betul-betul lah. Apa dia? Saya nak beritahu. Apa dia? Sebenarnya saya cerita pasal saya ni bergaduh dengan mak ayah saya, apa tak betul. Saya main ni sebab Nabi kata kamu tu ahli syurga. Kata. Saya ahli syurga. Pasal apa? Saya pun tak tahu. Dia kata, saya duduk tengok amalan kamu macam amalan saya biasa-biasa je. Dia kata, apa yang kamu tengok tu, itulah saya buat. Itu apa lebihnya? Antara lebihnya tuan-tuan, ialah dia kata, saya ingatlah bila saya nak tidur tu, saya maafkan habis semua orang dan saya tak ada dengki kat siapa-siapa pun. Tak ada sikit pula hati ni rasa iri, hati dengki kat siapa-siapa. Tak ada, hati ni kosong. Tengok orang tu lebih ke, orang tu kurang ke, orang ni ada masalah ke, orang ni apa ke, orang ni buat panggil kat dia ke apa, tak ada apa, kosong terus dengan manusia. Dia kata, layak sungguhlah kamu jadi ahli syurga. Tak pasal apa? Benda paling payah kita nak buat. Betul lah. Benda dengki, benda sakit hati dengan orang ni. Nama pun sakit hati, bukan sakit mulut. Benda hati. Payah tak? Tapi kalau boleh cuci tu, Allah bagi kat kita kebaikan-kebaikan. Dapat syurga seluas langit dan bumi. Kita yang main mengaji pun susah nak maaf orang tuan-tuan. Cerita pilah syurga bertingkat pun. Bolehlah Ustaz, saya kata saya maaflah hati tuan-tuan. Ni luka di tangan nampak darahnya Ustaz. Luka di hati siapa yang tahu. Dagang Pak Malau, dagang merempat, dia kata. Keluar habis semua. Ustaz tuan-tuan. Tahu tu cara orang mengaji. Bayangkan orang yang tak pernah main mengaji. Orang yang tak pernah. Sebab tu jangan duk buat masalah dengan orang. Susah. Seorang main jumpa dengan guru dia, kata, Syekh, saya minta maaf saya ni ada sebut benda yang tak betul entah Syekh, tapi saya minta maaf, saya dah salah. Dan ni tuan-tuan, orang duk kufur orang senang-senang yang kufurkan orang tadi. Dan tengoklah Facebook tiap hari. Orang tu kafir, orang ni ahli neraka. Tiap hari. Senang-senang. Ada seorang ulama dia kata apa, kalau ada orang tu yang melakukan kemaksiatan, aku nak cari ada tengok dia buat benda baik ataupun yang menunjukkan dia orang beriman, sebab aku nak kata dia orang beriman.
Kita ni orang tu beriman dah betul dah, elok dah, duk cari ada tak taman nak dia buat salah, aku nak kata dia orang salah. Betul tak ni? Tak balik. Senang-senang je tuan-tuan nak kufurkan orang. Kafirkan orang, kafir tu akan balik ke dia. Ingat tak? Munafikkan orang, orang tu akan munafik tu akan mai balik kat kita. Bukan kita lah layak nak menghukum orang, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, seseduk kata ke orang. Dia mai cerita kat Syekh, dia kata, Syekh minta maaf lah hari tu saya dapat satu maklumat, saya ingat benda tu betul, saya tak tahu tak betul, saya dah pergi cerita ke orang. Ni cerita ke orang. Syekh minta maaf saya salah, saya tarik balik semua saya kata tu. Apa Syekh tu kata apa? Tak apa, saya maafkan. Tapi boleh tak saya nak bagi pengajaran siapa? Balik ke rumah, pergi cari bulu ayam tu, feather duster yang ada rotan kat tengah. Dah. Lepas tu berjalan balik mai ke tempat saya ni, cabut satu-satu. Sambil lalu sambil cabut. Sampai kat rumah dah tinggal rotan dah. Bulu dah tak ada. Dia ingat dia nak kena balun lah kot. Dia kata apa? Alhamdulillah. Syekh maafkan saya, Syekh. Saya dah maafkan. Saya kata cuma nak bagi pengajarannya. Lepas tu nak buat apa Syekh ni? Kamu patah balik, kamu pergi cari, pergi kutip balik bulu ayam yang kamu cabut tadi. 5 km daripada rumah dia pergi rumah Syekh. Dia patah balik tuan-tuan, dia pergi cari sambil duk teriak, dia dapat 5 lay je. Dia bawa balik kat Syekh dia 5 lay. Syekh, inilah 5 lay ni yang saya bawa, yang saya jumpa. Dia kata, alhamdulillah kamu dah dapat 5 lay ni. Tapi macam mana bulu ayam yang dah bertebaran? Saya boleh maafkan kamu. Ni macam mana nu orang tu yang dapat maklumat salah tu, yang dia kata kat saya lagi. Mu dapat orang tu kata lagi, orang tu kata lagi, orang tu kata. Tu benda yang kita duk buat tiap hari dengan media sosial kita, tuan-tuan. Lepas tu kalau tuan-tuan rasa macam tuan-tuan dapat satu nama, cerita tentang orang daripada Facebook kita, daripada Instagram kita ke, daripada WhatsApp kita ke, yang kita tak tahu betul ataupun salah, biar berhenti tentang kita sudahlah. Betul kan? Biar berhenti tentang kita sudahlah. Tak usah pergi lajak bagi ke orang, nak pergi hantar ke orang satu lagi, lagi nak tarik balik susah. Tersalah, tidak menyampaikan satu yang benar, itu lebih baik daripada tersalah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Boleh faham? Orang kata apa? Weh, hang share tak semalam? Hang dapat dah WhatsApp aku? Dapat. Hang share tak belum? Allah, terlena tak ada nak share. Orang semua pekat dapat manfaat dah. Hang rugi hang tak share. Tu bagus lagi daripada apa? Weh, hang share tak yang aku hantar semalam? Dah 200 guru hantar semua. Allah, aku tak ada nak abadkan, benda tu salah aku hantar tu, boleh tak tarik balik? Mana boleh tarik balik lah. Betul tak? Kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat satu salah, nak pergi menghadap orang, nak pergi minta maaf kat dia, susah pun tuan. Setuju tak setuju saya? Imam Nawawi kata, bila kita buat satu syarat taubat nasuha ni ada 3. Berhenti buat maksiat tu, azam tak mau buat lagi, menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Cukup 3 syarat ni, Allah ampun dosa dia walau sebesar mana pun kecuali syirik pada Allah. Berhenti tak buat dah. 2, azam tak mau buat lagi, cukup-cukup lah yang aku buat dulu sudah. Yang ketiga, menyesal. Allah, silap lah aku ni, kalau aku tahu aku tak buat lagu tu. Sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana besar pun Allah ampun dosa. Tapi satu, kalau ada bersangkut dengan orang lain, tambah lagi satu syarat. Apa dia? Pergi selesai balik dengan orang. Innallaha ghafurur rahim. Allah ni maha pemurah, maha pengampun lagi maha pemurah. Senang Allah nak ampun dosa kita. Buat maipilah dosa banyak mana pun, sepenuh langit dan bumi dosa, dia minta ampun, lalu aku ampunkan. Allah kata wala yubalu, aku tak peduli. Nak minta ampun je. Ya Allah, ampun dosa. Allah ampun. Hari ni buat dosa, esok minta ampun. Allah ampun. Dosa buat balik dosa tu, minta ampun. Allah ampun lagi. Lepas tu buat lagi, minta ampun lagi. Allah ampun lagi. Sampai bila? Sampai dia mati. Allah. Kalau kita, kalau manusia, yang senang buat. Kalau berkait dengan maruah dia, pergi minta balik maaf, minta maaf dia kata. Minta maaf dia. Assalamualaikum Tuan Haji. Masalah saya ni, itulah. Tuan Haji sihat ke? Sihat. Ni pasal apa telefon ni? Itulah. Tuan Haji dah makan? Nak keluar kan senang.
Kata, dah pasal apa hang ni? Itulah. Apa itulah? Itulah. Tak apa tu aja di sedepolin. Yang main-main. Saya minta maaf je, saya salah cakap. Hang kata apa kat aku? Hang ni. Jam kita. Tak apa dia, tak apa. Tak ada pun. Aduh. Selama saya ingat saya duduk bagi kuliah ni tuan. Ada 3 kali kot. 3 kali orang mai jumpa saya minta maaf. 3 kali. Salih ala Muhammad. Masa tu ada seorang tu dia telefon lepas saya kuliah subuh, dia telefon. Assalamualaikum, baba. Baik. Tu buat apa ni? Oh, lepas subuh. Itulah ni nak beritahu sikit Ustaz ni. Betul? Tak Ustaz ni kami baru balik masjid. Ingin masjid ni. Betul apa? Itulah kami duduk sembang-sembang. Minta maaf Ustaz, terkata kat Ustaz sikit. Ni saya ni tiba-tiba telefon saya minta maaf sana. Tak apa, saya maafkan. Betul sana? Okey, selesai. Seorang. Suara telefon kedua. Pagi tak lepas subuh kak. Waalaikumsalam. Ni makcik ni. Makcik ni ustaz kenal dah makcik ni. Saya tak kenal. Ni makcik ni dekat kampung ni pun tu ustaz pernah main ceramah kita ni. Ya makcik pasal apa? Tak kenal lah, saya tak kenal. Saya tak labak tak kenal, mengaku pilah. Ya kenal je, kenal. Awak pasal apa makcik? Itulah ustaz, makcik ni dia perlu kata kat ustaz dalam guru tu ustaz. Makcik pun terkata sekali kat ustaz. Makcik takut makcik mati ustaz. Makcik ustaz, makcik minta maaf sungguh-sungguh ustaz lah. Ya teriak pun. Dah, saya maaf makcik. Betul ustaz maafkan ni makcik. Ustaz tak ungkit dah. Tak ada nak ungkit apa, saya kenal makcik pun tak katalah bagian tu. dah, tak apa. Selesai. Terima kasih ustaz dah. Tak telefon. Ada satu lagi tuan-tuan, saya telah habis ceramah. Habis ceramah seorang tu main. Makcik juga. Makcik dia boleh tahan lah. Makcik. Ada main tu lah. Waalaikumsalam. Ni makcik nak abang tu ni makcik ni. Agak-agak dia ketak agak. Orang nampak gigil tu kan. Dia kata Ustaz, makcik nak minta maaf sungguh makcik itu mengata kat Ustaz apa. Tak apalah, saya maaf. Tuan-tuan. Takkan 4 orang tu je mengata kat aku. Takkan orang tu. Ramai lagi agak yang mengata. Tapi berapa ramai yang berani untuk pergi bersemuka. Dan kita kena buat lagu tu. Banyak yang kita share. Kita ni kadang-kadang kita kenal tak apa tuan-tuan boleh pergi jumpa. Orang tu dia tak kenal kita pun. Kita pun cerita pasal dia. Hantar dalam grup WhatsApp, bubuh dalam Facebook. Tak geng dengan kita, bukan kawan kita. Saya nak sebut, walaupun dia bukan geng kita, walaupun dia bukan bendera sama macam kita, walaupun dia bukan khemah sama macam kita lah, ni semua khemah besar. Faham, tak faham sudah lah. Saudara Samad, walaupun dia musuh politik kita, tak melayakkan kita dan tak mengharuskan kita untuk memfitnah dia, tak bercakap satu benda kita tak tahu tentangnya. Ada bercakap tentang sesuatu yang diharuskan, ada. Sebagai contoh, dia terkenal dengan kezaliman dia, kemudian orang nak angkat dia. Kita boleh cerita kezaliman supaya orang tak angkat dia, sebenarnya tak mau kezaliman itu berterusan. Ada. Tapi ada benda-benda yang tak boleh cakap ni, kita gabung semua sekali. Kita bercakap. Betul tak ni? Bila terbukti kata dia tak buat, berapa ramai yang pergi minta maaf kat dia? Kita sekali dia ada. Nombor telefon dia pun kita tak ada. Tuan-tuan, pergi kat padang mahsyar nanti tuan-tuan, ada satu kelompok budak-budak main. Budak-budak perempuan 3-4 orang main. Ya Allah, tunaikan hak saya atas dia. Kita pun tengok dia. Ni tak kenal pun ni. Ni siapa? Pasal apa nak kenal ni? Dia kata, pakcik tak kenal saya. Tak kenal. Saya ni pakcik, yang tiap-tiap malam Jumaat dalam grup WhatsApp, pakcik duk hantar gambar saya. Balik awal lah malam ni malam Jumaat. Pun macam tak tahu nampak gaya ni. Tuan-tuan semua jenis pegang tasbih subhanallah. Tu kita duk buat stiker-stiker buah gambar muka orang yang kita tak, yang dia tak kata, kita kata dia kata. Faham ni? Dia tak kata benda tu. Abang balik awal yang malam ni, dia tak kata. Kita yang pergi buh tu. Ada kawan mana pergi buh, dapat kat kita save yang tu, favorite, main malam waktu, kita pun pergi hantar kat kawan-kawan. Sonok-sonok. Agak-agak dia main tuntut dah kat akhirat. Tak pasai-pasai bagi pahala-pahala kat dia. Nampak muhasabah, nampak gaya?
Taklah benda bekik orang tak payah. Takut sekali tuan-tuan kita muflis ke akhirat. Mereka ialah segolongan manusia yang tidak berakhlak terhadap orang lain. Lebih suka menjaga tepi kain orang lain seperti mengumpat, mengeji, memfitnah dan memburuk-burukkan orang lain. Anehnya di samping akhlak yang buruk itu, mereka dilihat sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, mempunyai komitmen dan kewajipan yang tinggi terhadap sebagai seorang muslim. Mereka solat, mereka puasa, mereka melaksanakan ibadat haji. Ada mungkin di kalangan mereka orang yang terhormat di kalangan masyarakat, tetapi mereka masih melakukan perkara yang menzalimi hak-hak orang yang lain. Orang inilah yang akan menjadi orang yang muflis di akhirat. Dan pengajaran kita boleh ambil daripada perbincangan kita pada malam ni, nak berhenti dah. InsyaAllah. Nombor satu ya tuan-tuan, ingat 5 perkara tadi ni. Bila kita buat amal, kita nak pastikan amal kita tu amal yang sah dan amal yang diterima oleh Allah. Yang kedua, elakkan daripada perkara-perkara yang memadamkan pahala amal, seperti riak, ujub, takabur, sum'ah dan selainnya. Yang ketiga, elakkan daripada mengungkit-ungkit pemberian yang pernah kita lakukan, dan lakukanlah segala pemberian itu ikhlas kerana Allah SWT. Yang keempat, jangan lakukan perkara yang boleh menyebabkan kita muflis nanti di akhirat. Jaga benda apa yang kita nak share kat orang. Jaga benda apa yang kita nak tulis kat Facebook, kat Instagram, kat Telegram, kat WhatsApp kita tu. Kalau ada yang berkait dengan orang, tak payah kongsi, tak payah share pun tak apa. Kita tak tahu betul salah, biar berhenti tang kita sudah. Orang hantar mail kat kita, kita tak payah lagi duk hantar kat orang, biar break tang kita sudahlah. Kita pun tak tahu betul salah, kita pun tak ada masa nak pergi kaji betul ataupun salah, kita pun tak ada masa nak pergi telefon dia nak tanya betul tak hang buat benda ni ataupun tidak. Berhenti tang kita tutup mulut kita elok-elok, diam. Ingat, setiap kali kita nak bercakap tentang orang, nombor satu, kita juga ada aib. Kalau Allah buka aib kita, kita pun malu. Maka Allah tutup aib kita. Sampai bila? Sampai kita buka aib orang. Nombor dua, ingat bila kita nak bercakap hai orang, ingat nombor dua apa dia? Salih Muhammad, kita ni bukan banyak mana pun pahala kita sikit, lepas tu nak bagi pula ke orang ni. Maka tak patut buat macam ni. Dan cukup sekadar tu. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Saya minta maaf nak awal tadi suruh tu dah masuk panjang kecil hati dengan saya nah. Ayah seronok-seronok sikit macam tu lah, bagi meriah-meriah sikit kan. Jangan marah kat saya pula, ustaz tu masuk-masuk tempik kami suruh masuk pula dah. Lawak-melawak aja, insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Insya-Allah kita jumpa lagi lain masa ketiga. Saya minta maaf sebab saya ada tetamu kat madrasah saya, Tuan Guru Tuan Guru Nik Radhi. Dia sampai tadi kat maghrib tadi. Insya-Allah nak ambil kesempatan untuk berjumpa dengan dia Ustaz. Insya-Allah. Terima kasih banyak atas perhatian tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadakas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa anna batila batila warzuqna shinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.